Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Kita masuk bab seterusnya, iaitu 40 tahun sebelum diutuskan menjadi nabi, iaitu hitungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambunglah ceritanya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. 40 tahun sebelum diutuskan, iaitu tahun Gajah 571 Masihi. Abdul Muttalib mengahwinkan anaknya. Siapa anak dia? Iaitu Abdullah dengan Aminah. Aminah binti Gabah binti Wahab, seorang wanita Quraisy daripada Bani Zuhrah. Aminah ni daripada Bani Zuhrah. Daripada Bani Zuhrah. Nasabnya bertemu dengan Abdullah pada Murrah, pada Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Bapa baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah wafat ketika usianya 25 tahun. Ketika usianya bapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, ketika tu iaitu 25 tahun di Dar an-Nabirah al-Ju'di, ketika menguruskan perniagaan di sana. 25 tahun dia, bapa iaitu Abdullah meninggal dunia di Dar an-Nabirah al-Ju'di, di mana ya di Yathrib ni, kalau sekarang ni Madinah al-Munawwarah. Abraha al-Ashram memimpin tentera bergajah untuk meruntuhkan Kaabah. Kita pernah dengar tentera gajah, iaitu tentera bergajah. Biasa saja kita dengar cerita ni. Allah Subhanahu Wa Taala memusnahkan tentera Abraha di Wadi Muhassir. Siapa bila? Sebelum bila? 50 hari. Bila tu? 50 hari sebelum kelahiran junjungan Nabi kita, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini disaksikan oleh penduduk Mekah. Ada saksinya, iaitu penduduk Mekah, dan dirakamkan, yakni ada ayat berkenaan tentang kisah ni dalam Al-Quran. Dirakamkan tu bukan maksudnya buat tidak, bukan gitu. Maksudnya ada ayat Al-Quran berkenaan tentang kisah ini. Ni. Berlaku beberapa perkara istimewa sebelum lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Antaranya ialah ibunya bermimpi keluar cahaya daripadanya sehingga menerangi istana-istana di Busra. Ibnu Rajab berkata, keluarnya cahaya ini ketika kelahirannya adalah isyarat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam akan membawa cahaya yang akan menjadi petunjuk kepada manusia. Ketika dilahirkan, baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kedua-dua tangannya kemas menahan bumi, dalam keadaan mendongak ke langit. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Majmu' Az-Zawaid. Az-Zahabi berkata, sanadnya baik dan mempunyai syawahid yang menguatkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Syi'ab Bani Hashim pada pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal
tahun Gajah bersamaan 20 atau 21 April 571 Masihi. Dr. Syed Ramadan Al-Buti, ulama besar Syria pada zaman sekarang lah, tapi dah meninggal lah. Meninggal kena bom hari tu. Ulama besar di Syria dan juga ulama terkemuka di dunia ini pada zaman sekarang. Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Sya'bah, Dr. Akram Dia Al-Umari, Syekh Muhammad Syadid Ibrahim Urjun, Dr. Ali Muhammad Salabi, Dr. Ibrahim Al-Ali cenderung kepada pendapat ini. Jadi Dr. Syed Ramadan dan Dr. Muhammad hinggalah kepada Dr. Ali Muhammad Salabi dan Dr. Ibrahim Al-Ali ni cenderung kepada pendapat ni. Al-Mubarak Furi, pengarang kitab Al-Makrahid Al-Maktum, memilih Rabi' 9 Rabiul Awal sebagai tarikh kelahiran insan agung ini, iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib membawa cucunya ke dalam Kaabah dan menamakannya dengan nama Muhammad, nama yang belum terlalu dikenali pada ketika itu. Abdul Muttalib berkata, "Aradtu an yahmadahullahu fis sama'i wa yahmadahun nasu fil ardi." Aradtu an yahmadahullahu fis sama'i wa yahmadahun nasu fis sama'i. Aku hendak dia dipuji. Aradtu tu aku hendak dia dipuji. Tu merujuk kepada domain antar lah. Aku hendak aku hendak dia dipuji oleh Allah. Aku hendak dia dipuji oleh Allah. Aradtu an yahmadahullahu fis sama'i, di langit, dan dipuji oleh umat manusia di bumi. Memang benar baginda sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh teman dan lawan, orang jauh dan dekat, bahkan sehingga kini manusia terus memuji Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Muhammad daripada sudut apapun, pasti nama tersebut menepatinya. Nama lain bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan Al-Aqib. Riwayat Bukhari dan Muslim. Li khamsatu asma'in, ana Muhammadun wa Ahmadu wa ana al-Mahi alladhi yamhullahu bil kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsyarun nasi ala qadami wa ana al-aqibu. Al-Bukhari. Mahatma Gandhi berkata, Mahatma Gandhi, tokoh India ketika zaman dulu, kamu tak ingat berapa tahun, tahun bila, tapi tahun 1000 lebih tahun 1000 lebih. Mahatma Gandhi berkata, saya menjadi lebih yakin bahawa pedang bukanlah penyebab Islam memenangi hati orang-orang terdahulu untuk memeluk Islam. Sebenarnya sifat kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri serta peribadi nabinya yang sangat hebat. Sikapnya yang sangat menepati janji. Keprihatinannya terhadap sahabat-sahabat dan para pengikutnya, keikhlasannya, sifat takutnya, kepercayaan mutlaknya terhadap Tuhan dan misinya sendiri. Perkara inilah yang menyebabkan dia berjaya mengatasi setiap permasalahan dan bukannya pedang. Apabila saya menamatkan jilid kedua biografi beliau,
Saya rasa sedih kerana tiada lagi yang boleh saya baca mengenai kehidupan beliau yang sangat menakjubkan. Majalah Yon India tahun 1924. Baginda sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Suwaibah al-Aslamiyah, iaitu hamba Abu Lahab, selepas beberapa hari disusui oleh ibunya, iaitu Aminah. Pada ketika itu Suwaibah mempunyai seorang anak yang masih kecil, iaitu Masruh. Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abu Salamah al-Makhzumi merupakan saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Suwaibah. Seluruh Bani Hashim turut gembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab membebaskan Suwaibah apabila berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya. Kisah Abu Lahab ni sampai Allah menulis surah Al-Masad tu dengan kisah Abu Lahab tu. Pada hari yang ketujuh selepas kelahiran Baginda sallallahu alaihi wasallam dikatakan Abdul Muttalib menyembelih beberapa ekor binatang ternakan tanda syukur atas kelahiran cucu pengganti Abdullah yang amat disayangi. Terdapat kalau kisah ni terdapat perbezaan pendapat para ulama dalam perkara ini. Ramai juga para ulama berpendapat bahawa Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan telah berkata dan tiada tali pusat. Ada juga pendapat ulama lah. Kita just dengar saja. Itu saja untuk perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat. Ini pada ketika umur 40 tahun sebelum diutuskan sebagai 40 tahun sebelum diutuskan sebagai Nabi. Tu. Semoga bermanfaat, hidup untuk memenangkan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.